Assalamualaikum, saya Nurul Ain Balkis binti Ishak dari kumpulan DDM Friends akan membentangkan tajuk 48 pemangkasaan pendidikan ke arah kesepaduan sosial. Ahli kumpulan saya, Daniel Amir Aiman, Wan Aimi Syairah dan juga Siti Nur Syazwani. Pendidikan merupakan asas penyatuan dalam proses pembinaan negara bangsa. Berdasarkan pengalaman di negara luar seperti Perancis, Amerika Syarikat, Indonesia dan Thailand, matlamat ini dicapai menerusi pelaksanaan dasar pendidikan untuk pelbagai komuniti etnik. Dasar ini berterusan dipraktikkan walaupun penerimaannya sehingga mencetuskan polemik iaitu perbahasan. Walaupun negara ini mempunyai dasar pendidikan kebangsaan dan dasar bahasa kebangsaan, tapi dari sudut praktiknya, dasar tersebut agak berbeza dengan negara yang disebut sebentar tadi. Sistem pendidikan di Malaysia berorientasikan komuniti etnik tertentu yang berkongsi kurikulum yang sama, iaitu sistem pendidikan vernacular atau jenis kebangsaan. Pengekalan sistem tersebut menggalakkan lagi pemisahan kanak-kanak daripada komuniti etnik yang berbeza. Matlamat kerajaan untuk memupuk kesepaduan sosial antara masyarakat menerusi sistem pendidikan kebangsaan sukar untuk dicapai sepenuhnya. Tidak mustahil jika langkah bersepadu kurang mampu dilaksanakan. Nina Sharma 1985 meletakkan peranan penting pendidikan formal dalam proses sosialisasi. Sekolah boleh mensosialisasikan mereka semula mengikut kumpulan yang sama kepada peringkat yang lebih tinggi, dapat mengekalkan semangat bertolak ansur dan saling memahami. Kita teruskan dengan 8.1. Bahasa dan pendidikan adalah dua perkara yang saling berkait rapat. Sesuatu bahasa dapat dipertahankan dan bahasa juga menggambarkan jiwa sesebuah bangsa melalui pendidikan. Setiap komuniti etnik di Malaysia berusaha mempertahankan sistem pendidikan masing-masing dengan warisan nilai budaya dan peradaban yang berbeza. Ini menjadikan sukar bagi kerajaan untuk membentuk satu identiti kebangsaan menerusi sistem pendidikan kebangsaan. Konflik sebegini telah berlaku di negara luar seperti Perancis, Amerika Syarikat dan Thailand di mana negara berkenaan mengekalkan satu sistem pendidikan yang dikongsi bersama. Sistem pendidikan banyak dipengaruhi oleh penjajahan, di mana dalam konteks tanah Melayu, penjajah berperanan utama dalam menentukan hala tuju sistem pendidikan. Bentuk sistem pendidikan yang dilaksanakan dan bahasa yang digunakan dalam sistem pendidikan juga dipengaruhi oleh tempoh penjajahan. Dalam tempoh penjajahan selama 130 tahun, pihak British melaksanakan dasar pecah dan perintah dengan mengasingkan etnik mengikut komuniti masing-masing. Matlamat mereka adalah mengelakkan konflik antara satu sama lain. Dasar pecah dan perintah diperkuatkan lagi dengan usaha setiap komuniti mempertahankan warisan budaya dan peradaban masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Amir Aiman bin Ahmad Samuri dan pada hari ini saya akan sambung pelajaran kita dengan tajuk yang seterusnya iaitu latar belakang pendidikan komuniti etnik di Tanah Melayu. Kita mulakan dengan komuniti Melayu. Komuniti Melayu mempunyai dua jenis pendidikan iaitu pendidikan jenis formal dan pendidikan jenis tidak formal. Kita mulakan dengan pendidikan jenis tidak formal. Pendidikan jenis tidak formal, mereka menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan sukatan mata pelajaran pula lebih tertumpu kepada Al-Quran, hadis dan hal ehwal keagamaan. Persekolahan tidak formal bebas dari pemantauan pihak British dan lepasan dari persekolahan tidak formal ini boleh melanjutkan pelajaran mereka ke Indonesia, India dan Mesir dalam bidang keagamaan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pendidikan jenis formal komuniti Melayu. Sekolah vernacular Melayu ditubuhkan oleh pihak British dan mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa mengantar. Bagi sukatan mata pelajaran pula, mereka lebih ditumpu kepada membaca, mengira, menulis, ilmu pertukangan, anyaman dan pertanian. Lepasan dari sekolah vernacular Melayu ini boleh melanjutkan pelajaran mereka ke mata perguruan Sultan Idris
Dan namun demikian, mereka tidak boleh menjawat jawatan tinggi kerana kelayakan mereka dikira rendah berbanding pelajar yang bersekolah di sekolah vernacular ini. Okey, mari kita dalami pula latar belakang pendidikan komuniti Cina. Komuniti Cina mempunyai sistem pendidikan sebelum tahun 1900 lagi. Tumpuan mereka lebih kepada pemahaman tulisan Cina klasik. Mereka menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dan sukatan mata pelajaran adalah berasal dari Cina. Komuniti Cina memilih untuk berbuat demikian untuk mengekalkan identiti mereka. Sekolah jenis ini biasanya dibiayai secara persendirian ataupun persatuan. Sekolah ini juga terdapat dalam peringkat menengah dan rendah. Dan pada tahun 1920-an terdapat kebangkitan semangat nasionalisme di China yang akhirnya timbul sentimen anti-imperialisme dan anti-British yang mempengaruhi komuniti China di tanah Melayu. Sebagai langkah keselamatan yang British lakukan, mereka menggubal satu enakmen pendaftaran sekolah supaya mereka boleh mengawal pendidikan vernacular China dan mengurangkan campur tangan daripada Persatuan China. Pada tahun 1924, sebahagian besar sekolah vernacular China menerima bantuan dari kerajaan dan mereka juga dipantau. Namun begitu, usaha mereka ini tidak mendatangkan hasil kerana terdapat penentangan. Komuniti Cina mendesak British supaya tidak mencampur tangan dalam urusan hal ehwal pendidikan dan kehendak ini berterusan sehingga ke hari ini. Kita sambung lagi pelajaran kita pada hari ini dengan komuniti India. Kedatangan komuniti India meningkat dengan pesat pada tahun sekitar 1880 sehingga 1890 bagi memenuhi kehendak pasaran getah British ke Eropah Barat. Komuniti India tidak mempunyai dana dan sumber untuk menubuhkan sekolah sendiri. British ada menawarkan mereka untuk menghadiri persekolahan di sekolah vernacular Melayu. Tetapi komuniti India menolak. Oleh hal yang demikian, sekolah vernacular Tamil dibina oleh pihak estate sendiri. Penerapan nilai ketambilan diterapkan di sekolah vernacular Tamil. Contohnya, mereka menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Guru-guru dan sukatan mata pelajaran juga berasal daripada India. Namun begitu, disebabkan persekitaran yang serba kekurangan dan penekanan pada sekolah rendah sahaja, ibu bapa kurang memberi sambutan dan tidak mementingkan pendidikan kepada anak-anak mereka. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat memegang jawatan yang tinggi dalam pemerintahan British di tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Aimee Syairah binti Wan Muhammad Syukri akan membincangkan tentang subtopik 8.3, iaitu tentang sekolah vernacular Inggeris. Sekolah vernacular Inggeris ini telah ditubuhkan sejak tahun 1816, iaitu bermula dengan Penang Free School. Penang Free School ini adalah menjadi penyebab utama bagaimana pendidikan Inggeris telah berkembang di tanah Melayu. Ini adalah sedikit sebanyak tentang latar belakang Penang Free School. Ia adalah sebuah sekolah menengah yang terletak di Georgetown, Pulau Pinang dan secara rasminya dibuka pada 21 Oktober 1816 di sebuah rumah yang disewa di Love Lane. Penubuhan ini juga bermula daripada cadangan untuk pembinaan sekolah di Prince of Wales Island oleh Reverend Sparkle Hutchings. Bahasa pengantar yang digunakan di sekolah ini ialah bahasa Inggeris. Pada awalnya, sekolah vernacular Inggeris ini ditubuhkan dan dikuasai oleh mubalik Kristian. Tetapi kemudiannya ia diambil alih oleh kerajaan British dengan tujuan mengeluarkan pegawai tadbir rendah dan juga untuk memenuhi keperluan pentadbiran mereka. Kebanyakan kaum yang menduduki sekolah ini ialah kaum Cina dan India yang tinggal di kawasan pinggir bandar dan juga kaum Melayu yang merupakan daripada golongan kelas atasan. Antara kelebihan sekolah vernacular Inggeris pada waktu itu adalah mereka boleh melanjutkan pelajaran sehingga ke universiti sama ada di dalam ataupun di luar negara, dan mereka juga boleh memegang jawatan tertentu dalam pentadbiran British yang dipandang tinggi oleh masyarakat. Saya serahkan pembentakan ini kepada Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nursyazwani binti Jasni akan membentangkan tentang sekolah kebangsaan dan sekolah vernacular. Sistem sekolah vernacular yang ditubuhkan ialah berdasarkan bahasa ibunda masing-masing bagi setiap kaum.
Terdapat 3 jenis sekolah vernakular iaitu Melayu, Cina dan Tamil. Terdapat 2 jenis sekolah rendah iaitu Sekolah Jenis Kebangsaan iaitu SJK dan Sekolah Kebangsaan iaitu SK. Sekolah Jenis Kebangsaan ditubuhkan oleh kerajaan bagi menggantikan sekolah vernakular. Sekolah kebangsaan pula dapat memberi peluang kepada semua etnik untuk menghantar anak-anak mereka belajar bersama-sama dengan etnik yang lain bagi menggalakkan segregasi penduduk. Seterusnya ialah pendidikan menengah. Sekolah ini terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan pelajaran yang sama. Pelajar dari sekolah jenis kebangsaan ditempatkan ke kelas peralihan di sekolah menengah kebangsaan selama 1 tahun untuk mengukuhkan penguasaan bahasa Melayu. Peperiksaan besar bagi pendidikan ini ialah CJ Pelajaran Malaysia iaitu SPM yang menentukan hala tuju pendidikan pelajar pada peringkat seterusnya. Terdapat 7 jenis pendidikan menengah iaitu Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan, Sekolah Menengah Harian, Sekolah Berasrama Penuh, Sekolah Kluster, Sekolah Teknik dan Vokasional, Sekolah Menengah Agama dan Sekolah Seni dan Sukan. Sekolah wawasan pula ialah sekolah rendah yang berkonsepkan belajar bersama-sama dalam satu kawasan yang sama tanpa mengira kaum atau agama. 2-3 sekolah rendah berlainan aliran ditempatkan dalam kawasan yang sama. Terdapat 4 tujuan penubuhan sekolah wawasan iaitu mewujudkan perpaduan dalam kalangan murid yang berbagai bangsa dan latar belakang, memupuk semangat interaksi antara murid-murid dalam pelbagai aliran, melahirkan generasi yang mempunyai sifat toleransi dan persefahaman yang tinggi, menggalakkan interaksi yang semaksimum antara semua warga sekolah melalui perkongsian kemudahan sekolah. Seterusnya ialah pendidikan pra-universiti. Pendidikan pra-universiti terbahagi kepada 4 iaitu tingkatan 6, matrikulasi, diploma dan asasi. Tingkatan 6 ialah selama 2 tahun. Mereka perlu menduduki CJ Tinggi Persekolahan Malaysia iaitu STPM. Matrikulasi pula perlu diambil selama 1 ataupun 2 tahun. Diploma pula perlu diambil sekurang-kurangnya 3 tahun dan akhir sekali asasi perlu diambil selama 1 atau 2 tahun. Seterusnya ialah institusi pengajian tinggi. Institusi pengajian tinggi terbahagi kepada 2 iaitu Institusi Pengajian Tinggi Awam iaitu IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta iaitu IPTS. Pelajar di peringkat Institusi Pengajian Tinggi berlatar belakangkan pelbagai aliran. Mereka akan menjalani kehidupan sebagai mahasiswa secara perkongsian. Kesimpulannya, dasar pendidikan dan bahasa di Malaysia amat unik jika dibandingkan dengan negara yang lain. Ramai berhujah bahawa kepelbagaian sebagai satu kekuatan, namun terlalu banyak perbezaan juga tidak membawa kepada kebaikan.